Testing. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Saya muliakan Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau Pedas Perdana, seterusnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Yang pertama-tama sekali marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya. Saban hari kita terima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi, seorang rasul, dia ini kerjanya apa? Kerjanya adalah ibadah kepada Allah, berjuang di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah. Maknanya dia ni saban hari khidmatnya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pun dalam amalan-amalannya itu dia adalah antara manusia yang paling banyak bersyukur kepada Allah. Tetapi Allah Taala gambarkan di dalam Al-Quran, Ibrahim itu adalah syakiran li an'umihi. Ibrahim itu adalah seorang yang mensyukuri nikmat Tuhannya. Allah Taala guna perkataan an'um, syakiran li an'umihi. An'um, nikmat dalam bahasa Arab ni'mah. Satu nikmat ni'mah. Banyak nikmat, dia ada dua jamak, satu an'um, satu ni'am. An'um ni jamak juga banyak. An'um banyak tapi dipanggil jam'ul qillah, banyak yang tak berapa banyak. Kalau yang banyak betul dipanggil ni'am. Macam kita baca alhamdulillahilladzi alhamdulillah ni'am, kita baca dalam doa ni'am kan, ni'am tu banyak betul. Tapi Ibrahim ni Allah Taala gambarkan an'um sahaja. Ini banyak, dia bersyukur kepada Allah, tapi dia tak dapat bersyukur dengan nikmat-nikmat yang banyak tu. Dia hanya dapat banyak yang tak berapa banyak, an'um sahaja. Jadi kalau Ibrahim pun Allah gambarkan orang yang bersyukur, hamba Allah, Nabi Allah, Rasulullah tak dapat bersyukur banyak mana pun dengan nikmat Allah, apatah lagi kita. Kita yang kadang selalunya lupalah dengan nikmat Allah ni. Jadi banyakkan rasa nikmat kita ni, kita banyak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya lepas solat. Jadi lepas solat tu kita jangan lupa, lepas solat ni apa benda yang patut kita buat? Istighfar, astaghfirullah. Lepas tu Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Lebih kurang macam itulah maknanya apa yang diriwayatkan daripada Nabi. Istighfar, Allahumma antas salam, yang tu jangan tinggal, sebab itu Nabi SAW buat. Lepas tu nak mensyukuri nikmat Allah, kita pun subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, lepas tu Allahu Akbar 33. Itu nak gambar kita ni supaya kita ini sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lagi satu, lepas salat jangan juga kita ini lupa untuk membaca ayatul kursi. Jadi ayat kursi ni sebab Nabi SAW dia beritahu, man qara'a ayatul kursi, siapa yang membaca ayatul kursi, ayat kursi dubura kulli salat, ini di belakang setiap kali salat maktubah, di belakang setiap kali salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Tidak ada benda yang boleh menghalang dia daripada masuk syurga kecuali satu benda. Apa dia? Mati. Maksudnya semua penghalang dia untuk masuk syurga sudah tak ada. Satu je, apa dia? Dia kena mati dululah baru dia boleh masuk syurga. Demikian kelebihan ayatul kursi. Tapi tuan-tuan, kita nak beritahu kat sini, maknanya kita jangan lupalah bersyukur kepada Allah, sebab Allah SWT bagi kat kita ni banyak sangat nikmat. Sampaikan Ibrahim pun tak dapat nak mensyukuri semua nikmat Allah, apatah lagi kita. Kita alhamdulillah maksud dia puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, macam mana tuan-tuan sekarang ni lepas dapat Perdana Menteri yang baru, okey ke?
Tolak. Okey, ada orang suka, ada orang tak suka. Sebab tu antara kata-kata yang disandarkan kepada Al-Imam Syafi'i, dia kata apa? Ridhan nasi ghayatun la tudrak. Redha manusia, redha ni apa? Suka. Manusia suka ni, satu matlamat yang tidak akan sesiapa pun dapat. Nak bagi orang suka dengan kita, takkan sesiapa pun takkan dapat. Maksudnya nak bagi semua orang dalam dunia ataupun satu kampung ni suka dengan kita, ia satu benda yang tidak akan tercapai. Mustahil. Ghayatun la tudrak. Betul nak turun tirai ada perempuan. Ada orang perempuan. Orang yang tinggi begitu. Baik, jadi sebab tu redha manusia ini bukan kerja kita sebagai manusia, hamba Allah Taala ni. Jadi kita ini tidak dipertanggungjawabkan ataupun tidak diwajibkan untuk mencari redha manusia. Kerja kita bukan cari orang suka dengan kita, tak. Kerja kita apa? Cari redha Allah. Kita bagi Allah Taala suka dengan kita, itu sahaja manusia ni. Sebab manusia takkan suka gitu. Takkan, maksudnya takkanlah kalau ada 100 orang dalam kampung tu, takkan 100 suka dengan kita, takkan. Jadi kita ni bagi Allah Taala suka. Senang Allah Taala suka ke senang orang suka? Allah Taala suka kat kita lagi senang. Kita buat segala kewajipan, kita tinggalkan larangan dia, Allah Taala suka dengan kita. Sebab tu kata-kata tu, ridhan nasi ghayatun la tudrak wa ridallahi ghayatun la tutrak. Redha Allah itu adalah satu matlamat yang jangan ditinggalkan. Sebab Allah, bila kita cari Allah, Allah pasti nak kita. Pasti Allah mahukan kita. Tuan, tapi ada satu kebaikan lah. Bila lepas Perdana Menteri ni naik, maknanya ada bukan dua lah, maknanya banyak yang gabung untuk jadi bentuk kerajaan tu. Tapi ada dua yang di Semenanjung ni lah, dua kumpulan penyokong parti yang utama ni, dia dah, bila pemimpin dia dah tak maki, tak gaduh-gaduh dah. Jadi orang-orang bawah pun, dua parti ni maknanya tak bergaduh lah. Jadi dua parti yang utama tu kan, yang bergabung membentuk kerajaan tu dah tak gaduh. Sebab orang atas dia tak gaduh kan. Kalau gabung semua gitu, maknanya takkan siapa tak gaduh lah. Sebab tu antara jadi pemimpin dalam negara ni tuan-tuan, di samping dia adalah satu lubuk untuk buat dosa, iaitu bila kita jadi pemegang jawatan amanah utama dalam negara ni, dia terdedah dengan apa? Rasuah. Dia terdedah, maknanya kita adalah orang yang menentukan segala-galanya. Dia akan terdedah dengan khianat harta awam, makan harta awam, dia terdedah. Tapi dalam masa yang sama juga, menjadi pemimpin agung ni, ia dicontohi oleh orang bawah. Jadi kalau orang kita duduk atas, kita buat sesuatu yang baik, kita dah tak gaduh dah, orang bawah pun tak gaduh, kita dapat pahala tak? Orang yang di atas ni dapat pahala, dapat pahala. Kebaikan itu dapat pada dia tak buat dosa tu, dan bawah pun dapat pahala juga. Sebab tu apabila Nabi SAW hantar surat kepada Maharaja Rom, dia tulis, Nabi ketika dia di Madinah tu, dia dah start nak bagi dakwah kepada Maharaja Rom, Maharaja Parsi ni. Dia tulis min Muhammadin Rasulillah, daripada Muhammad utusan Allah, ila azimir Rom, kepada Maharaja Rom. Salamun ala man ittaba'al huda, salam sejahtera kepada sesiapa yang mengikut petunjuk. Inni ad'uka bi da'watil Islam, sungguhnya aku ajak engkau untuk masuk ke dalam Islam. Aslim taslam, masuklah Islam wahai Maharaja Rom. Taslam, engkau akan selamat. Selamat di sini, selamat apa? Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dunia itu apa? Maharaja Rom seorang yang hebat, tenteranya ramai. Selamat apa? Selamatnya maknanya Islam pun tak kacau lah, dia punya wilayah tu tak kacau, kita pun tak akan serang. Nabi kata, masuk Islam kau akan selamat di dunia, dan di akhirat pun kau akan selamat. Yu'tikallahu ajran marratain, Allah akan bagi kau pahala 2 kali.
Dua kali ganda. Satu, engkau masuk Islam, kau dapat pahala, dan satu lagi, kalau rakyat kau ikut kau punya langkah tu, kau dapat pahala juga. Kalau seorang, dapat seorang punya pahala. Kalau dua orang. Kalau 1000. Demikian pemimpin di atas juga. Ini adalah lubuk untuk buat pahala sebenarnya. Kalau orang atas itu baik, orang yang bawah ikut, dia akan dapat pahala, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, unik lah kali ni kan. Dia ada gabung-gabung Okey lah kot, cerita pasal politik ni, tuan-tuan. Ada orang suka, ada orang tak suka, tapi insya-Allah sama-sama kita. Tapi kalau kita tengok, jumpa lagi pemimpin yang nak berpolitik ni, sah lah, tuan-tuan. Dia cukup politik hari tu, 14 hari tu je. Lepas tu semua orang bekerja ke arah kebaikan. Cukup. Politik 14 hari itu. Baik. Kita nak sambung lah, tuan-tuan. Kuliah kita ni, cerita apa kuliah kita ni? Ada tahu ke apa tajuk kuliah kita ni? Ada ingat? Kita ni kuliah tajuk dia larangan-larangan syarak. Larangan-larangan syarak sebenarnya. Apa yang syarak larang kita? Syarak tu siapa? Syarak tu adalah undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang Islam. Siapa yang buat undang-undang Islam ni? Kerajaan ke? Tak. Allah. Maksudnya larangan-larangan yang Allah Ta'ala tetapkan lah. Larangan-larangan yang tak boleh kita buat sepanjang kita hidup sebagai seorang Muslim di atas muka bumi. Okey, jadi kita hari tu kita dah sampai pada larangan babun nahyi 'anil nadhri li ghairillahi wa annahu minasyirk. Larangan daripada bernazar selain Allah Ta'ala. Maksudnya dia bernazar, nazar tu mestilah lillahi ta'ala. Aku bernazar untuk Allah. Aku bernazar kepada Allah. Maksudnya nazar tu, janji tu mestilah Allah. Jadi dia tak boleh aku bernazar untuk Nabi Muhammad ke, aku bernazar untuk wali ke, aku bernazar hatta untuk malaikat pun tak boleh. Bernazar hanya untuk Allah. Jadi larangan bernazar selain daripada Allah. Dan kalau dia buat selain daripada Allah, wa annahu minasyirk, dan ia adalah daripada syirik. Syirik ini maksud dia mempersekutukan Tuhan. Maknanya dianggap Tuhan itu ada dua, ada tiga, ataupun ada yang selevel dengan Tuhan. Jadi jangan kita bernazar. Okey, sampai tajuk tu. Cuma kita tak habis bincang lah. Jadi nazar ni, tuan-tuan, kalau kita tengok ta'arif dia, maksud nazar ni adalah seorang Muslim yang mukallaf, dia mewajibkan dirinya melakukan ketaatan kepada Allah apa yang tak diwajibkan syarak. Dia wajibkan bondo yang syarak tak wajibkan, tapi dia wajibkan diri dia. Syarak wajibkan solat 5 waktu, wajiblah. Tapi solat sunat lepas semayang, syarak wajibkan ke? Syarak wajibkan ke kita solat sunat 2 rakaat lepas maghrib? Tak. Tapi dia wajibkan diri dia. Yang tu maksud nazar. Maksudnya nazar dia mewajibkan benda-benda yang ketaatan, yang macam solat sunat, puasa sunat, sedekah hari Jumaat ke, sedekah pagi-pagi ke, sedekah tengah malam ke, itu semua ketaatan. Dia mewajibkan diri dia. Bondo yang syarak tak wajibkan pun, syarak kata sunat je, tapi dia wajibkan diri dia apa yang syarak tak wajibkan. Okey, itu maksud nazar, tuan-tuan. Jadi contohnya orang yang bernazar ni, dia akan kata demi Allah. Dia boleh jadi dua bondo. Nazar ni dengan dua cara. Satu, dia bersumpah, demi Allah aku akan solat sunat setiap kali lepas solat fardu. Demi Allah. Okey, yang tu kita kira juga sebagai nazar. Sebab itu bukan sekadar sumpah. Sebab sumpah ni dia boleh macam-macam. Tapi bila dia sumpah untuk melakukan ketaatan, qurbah dia panggil. Qurbah maknanya benda-benda yang disunatkan agama, solat sunat, benda-benda macam tu, kita anggap dia nazar. Ataupun dia terus sebut nazar, aku bernazar kepada Allah untuk aku solat sunat. Jadi dengan dua lafaz ni, ataupun dengan niat dia, dia boleh dikira sebagai nazar. Jadi nazar itu wajib ditunaikan. Kalau kita bernazar kepada Allah, nazar itu wajib ditunaikan. Okey. Jadi yang pertama sekali, wajib ditunaikan kalau ia adalah qurbah. Qurbah itu apa sahaja yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Solat sunat tadilah, solat sunat, puasa, umrah,
ataupun dia nak sembelih ke, nak sembelih binatang, nak bagi orang miskin makan ke, semua itu wajib ditunaikan. Kalau dia kata dia apa bernazar, dia wajib tunaikan. Tetapi ada juga orang ni dia mungkin tak berapa faham nazar. Dia kata aku bernazar esok aku akan naik kereta Ferrari contohnya. Kan? Esok aku nak pergi Langkawi contohnya. Benda tu qurbah ke, mendekatkan diri kepada Allah ke? Tak ada kono-mengono kan. Itu hanyalah benda mubah, benda harus. Kau nak naik kereta Ferrari ke, kau nak pergi Langkawi ke, kau nak pergi bercuti ke. Okey. Nazar yang macam ni adakah wajib juga ditunaikan? Kalau dia dah bersumpah lah, qobah dia tak tahu kan. Sebab nazar ni sebenarnya yang berkaitan dengan ketaatan sahaja. Kalau dia kata aku nak pergi Langkawi, wajib tak tunaikan? Okey, dia ada dua. Maknanya yang pertama dia boleh tunaikan. Dia boleh tunaikan. Maknanya dia kena buat jugalah sebab dia dah bersumpah tadi kan. Nazar ni macam sumpah dan janji. Dan yang kedua, dia boleh tinggalkan sahaja tetapi dia kena bayar kafarah. Kena bayar kafarah. Bila dah bersumpah, nazar ni kira macam sumpah juga. Jadi bila dia dah sumpah dengan Allah Taala dan dia tak nak buat, dia kena bayar sumpah. Sumpah itu kafarah. Orang sumpah ni apa? Bagi 10 orang makan. 10 orang yang miskin makan, ataupun bagi 10 orang itu pakaian. Pakaikan dia satu pakaian. Ataupun bebaskan seorang hamba. Ada 3 benda. Tapi hamba ni dah tak ada, jadi tinggal 2 je lah. Bagi makan atau bagi pakaian. 10 orang. Okey, boleh faham Dan kalau dia tak ada semua tu, dia boleh puasa 3 hari. Jadi ikut susunan lah. Mana yang dia ada dulu. Bagi makan, bagi pakaian, bebaskan hamba. Bebaskan hamba dulu. Tahrir raqabah dulu. Bebaskan hamba dulu. Hamba tak ada dah. Jadi bagi makan, bagi pakai, ataupun puasa 3 hari. Jadi itu adalah nazar kalau dia tak tunaikan. Okey, jadi ada juga orang antara nazar ni lah yang popular di Malaysia ni, nazar yang harus yang harus ni adalah cukur apa tuan-tuan? Cukur ketiak ke? Cukur kepala kan? Kalau tim bola saya menang, saya cukur kepala. Yang tu juga harus. Dan sebenarnya orang Islam tak boleh tak ada rambut ni sebenarnya. Asalnya lah kalau dia ada rambut, dia Nabi tak pernah ajar cukur ni, melainkan umrah dan juga haji, 2 je. Waktu tu baru kepala botak, yang lain kita ni ada rambut. Jadi nazar macam ni pun sebenarnya tak payah buat lah. Tinggalkan dan puasalah, ataupun bagi makan 10 orang, ataupun puasa 3 hari. Okey. Kalau kita dulu orang tu puasa dulu dia kau besok saya puasa 10 hari kan. Nazar ke? Kalau Kalau kita anak dia ujian lah dia kan. Kalau anak dia ujian. Lulus tahu besok lah dia tahu ujian ni mak puasa 10 hari kan. Nazar kalau dia berjanji macam tu, maknanya nazar nanti kita bincangkan ada 2 jenis nazar jugalah. Kita pun dah sebut juga, satu nazar mutlak dan satu nazar muallaq. Nazar mutlak dan juga nazar muallaq. Okey, tak apa. Yang tu juga dikira sebagai nazar lah. Kalau dia kata kalau kau lulus kau dapat straight A kan, 9A, mak puasa 10 hari kan. Tak pun bilangan A tu 1 hari, 1A 1 hari kan. 9A 9 hari. Itu juga dalam bentuk nazar. Okey. Jadi kita pergi kat situ. Ada juga nazar maksiat ni tuan-tuan. Nazar maksiat contohnya kalau apa ni lah, aku bernazar untuk minum arak contohnya. Nazar. Okey. Yang tu juga tak boleh buat. Yang tu tak boleh buat. Itu bukan ada pilihan lah. Yang macam harus tadi boleh pergi Langkawi, boleh tak pergi kan. Yang ni nazar maksiat, aku bernazar nak minum arak. Yang tu wajib tinggalkan dan kena bayar kafarah. Okey, kemudian nazar benda wajib. Nazar benda yang memang dah wajib. Contohnya aku bernazar esok aku akan solat subuh. Kan? Subuh tu memang wajib. Tak payah nazar. Jadi orang yang bernazar macam ni, okey, dia ni tak dikira, nazar tu tak kira. Maksudnya dia tak perlu bayar ganti dah. Maknanya nazar itu terbatal sebab benda tu memang wajib. Kalau dia tak sembahyang subuh, tak sebenarnya memang berdosa. Jadi tidak dikira ketaatan lah sebab benda tu memang wajib.
Okey, juga sama dengan kalau kita bernazar benda-benda yang mustahil, tuan-tuan. Kalau kita bernazar benda mustahil, aku akan berpuasa semalam, contohnya kan, ataupun semalam tak boleh dah nak puasa kan, jadi mustahil lah dia boleh puasa. Jadi benda itu pun tidak dikira sebagai nazar, itu terangkat, terbatal, dan tak perlu bayar lah. Okey, tapi benda-benda lain tadi semuanya dikenakan kafarah, tuan-tuan. Tapi apa ni tadilah, nazar pula ada dua jenis, tuan-tuan, yang kita juga dah sebut pada bulan lepas. Satu mutlak dan satu muallaq. Mutlak ni maknanya dia ini nazarnya pure kan, tidak ada kaitan dengan apa-apa. Nazar tu, ya Allah, aku berjanji dengan Allah Taala tahun ni aku akan pergi umrah lah kan, aku akan pergi umrah, itu aku bernazar, aku bernazar untuk pergi umrah. Dengan satu lagi dipanggil muallaq. Kalau aku dapat apa tadi, kalau anak aku lulus peperiksaan, aku akan pergi umrah. Yang tu ada bondo yang diikat, muallaq. Maknanya kalau dapat ni baru dia nak buat ketaatan. Kalau dapat ni baru dia buat. Okey. Jadi ada dua jenis nazar lah, dan para ulama telah macam mengklasifikasikanlah, membezakan dua ni. Satu yang terpuji, satu nazar yang mutlak, maknanya tak ada sebab apa-apa dia bernazar, yang tu okey. Dan satu lagi yang ikat ni tadi, yang dia tak buat. Okey, yang tu di nazar yang makruh, yang ulama, yang sebahagian pun mengharamkan pun ada. Nazar jenis ni, nazar ni, jadi jangan buat lah. Nazar macam ni, ulama ada yang kata makruh dan ada yang mengharamkan pun benda ni, sebab dia macam apa, macam nak deal dengan Tuhan kan? Dan dia macam, kalau kau tak beri Tuhan, aku tak buat. Macam itulah, dia macam ada deal dengan Tuhan. Dia macam kalau Tuhan tak beri, okey. Jadi nazar macam ni ada masalah. Okey. Nabi SAW memang asalnya larang pun, nahan Nabi. Kalau kita tengok ada satu hadis, Nabi SAW melarang daripada bernazar. Nazar jenis apa? Nazar jenis ni yang ada tarik tali ni. Kalau dapat ni baru nak bagi ni. Okey, yang tu juga benda yang dibenci. Nabi SAW sebut wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar ni tak lain melainkan hanyalah nak mengeluarkan orang itu daripada kebakhilannya. Maknanya dia ni memang bakhil betul, bakhil sampai Allah bagi baru dia nak beri. Yang tu juga. Okey, itu ada dua jenis nazar, tuan-tuan. Okey, kita nak pergi kepada larangan nazar. Okey, jadi nazar jenis apa yang dilarang tadi adalah larangan nazar selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tapi sebelum tu saya buat kesimpulan lah, nazar ni sebenarnya ada ulama yang tak kasih buat dua-dua jenis ni pun dia tak kasih buat. Yang pure tu pun, maksudnya yang tak ada tarik tali tu pun dia tak beri, yang tarik tali pun dia tak beri. Jadi ada banyak pendapat lah. Sebab nazar tu bila dia dah bernazar, dia terpaksa buat. Maknanya dia ni memang takkan buat. Dia hanya buat sebab nak tunaikan janji tadi. Jadi yang tu juga, jadi kita orang Islam ni sepatutnya tidak macam itulah. Kita akan sentiasa buat kebaikan. Ada kebaikan yang datang dan kita akan buat. Okey, jadi kita beri contohlah. Contohnya orang yang benda yang dilarang untuk bernazar ni, tapi kalau dia buat juga bolehlah, tak ada masalah. Tapi ada ulama yang tak suka, boleh buat. Tapi yang dilarang di dalam agama, dalam kitab kita ni, bukan nazar-nazar yang saya cerita tadi. Yang dilarang dalam kitab ini, kalau seorang itu bernazar, li fulanin alayya nazar, dia kata aku bernazar untuk si fulan tu, aku bayar nazar untuk orang itu. Jadi benda ini tak boleh, jangan kita buat. Jadi benda ni ada tak berlaku? Ada. Contohnya orang bayar nazar di Pulau Besar, Melaka kan, bayar nazar kepada orang tertentu, mungkin wali, mungkin apa, kita tak tahu. Yang tu jangan buat. Au li hadzal qabri alayya nazar, ataupun kubur ni aku nak buat nazar, aku nak tunaikan nazar untuk kubur ni, yang tu pun tak boleh. Au li jibril alayya nazar, aku nak
nazar kepada Jibril pun tak boleh. Yuridu bidzalika taqarrub ilaihim wa ma asbaha dzalik. Dan maksud dia adalah untuk mendekatkan diri kepada orang itu ataupun kepada Jibril ke ataupun kepada Nabi ke. Kesemua ini tidak boleh di dalam agama. Okey, yang itulah larangan dia tuan-tuan. Yes, okey. Kesemua itu kalau kita buat kita termasuk dalam orang-orang yang melakukan syirik. Kesemua itu kalau kita buat tu, kita termasuk orang yang melakukan syirik. Dia berbeza dengan orang yang aku bernazar nak minum arak contohnya kan. Aku nak minum arak. Yang tu dia tak jatuh syirik, dia jatuh dosa kan, dosa kan. Dia hanya berdosa. Aku nazar nak minum arak. Jadi itu dosa kan. Tapi yang tadi tu aku bernazar selain daripada Allah Taala, maknanya aku telah melakukan syirik. Okey. Alright. Dia banyak bahasan, cuma saya tak nak dalam-dalamkan sangat. Okey, tak apa, kita habis tentang nazar lah kot. Berapa minit ke? Okey. Ada 10 minit ke? 15 minit. Kan? 8.30, sorry, 8.25. 8.27. 8.30 lah. Okey, kita ada 20 minit. Okey, kita terus kepada larangan yang seterusnya. Jadi nazar settle, kita masuk kepada larangan yang seterusnya, iaitu babun nahyi 'anil ghuluwi fi quburis salihina wa anna dzalika yusiruha awthanan tu'badu min dunillahi. Bab larangan daripada melampau di kubur-kubur orang saleh. Wa anna dzalika yusiruha, dan dia menjadikan ianya kubur-kubur itu tadi awthanan maknanya apa ni? Berhala-berhala yang disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi larangan ini adalah untuk kita melampau di kubur. Jadi kalau kita pergi kubur tuan-tuan, apa kita buat? Mula-mula masuk buat apa? Bagi salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Bagi salam. Okey, bagi salam. Lepas tu kita mungkin jumpa dia, kita doakan keampunan untuk si mati. Jadi jangan kita jadikan dia itu satu tompek untuk beribadah. Kubur bukan tompek untuk beribadah. Mana tompek beribadah? Semua selain daripada kubur. Selain daripada kubur. Maknanya tapi utamanya adalah masjid lah. Sebab syariat Nabi Muhammad SAW, kita ini boleh solat di mana-mana di atas muka bumi ni. Okey. Tapi kubur juga orang pilih. Sedangkan kubur ada larangannya daripada Nabi. Nabi larang. Tuan-tuan, kita tengok hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ni. Hadis yang diriwayatkan sahih di dalam Mishkatul Masabih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kubur aku wathanan, satu berhala, satu tempat berhala. Wathanan, berhala. Kalau orang di tokong tu, dia pergi tokong tu sebab macam ada berhala. Jadi orang pergi kubur Nabi tu, dia macam nak sembah kubur Nabi. Nabi doa, ya Allah, jangan kau jadikan kubur aku ini macam berhala yu'bad, yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumina, sangat dahsyat murka Allah ke atas satu kaum. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim, yang mengambil kubur-kubur nabi-nabi mereka masajida, sebagai masjid. Jadi Allah Ta'ala ini murkalah untuk orang-orang yang jadikan kubur itu macam masjid pula dia. Kat situlah dia nak buat segala-gala. Apa tujuan menziarahi kubur tuan-tuan? Apa tujuan utama dia? Selain mendoakan si mati tadi, mengingatkan tentang kematian. Ingatkan kita pun akan ikut. Sebab tu kita kata wa inna insyaallahu bikum lahikun. Sesungguhnya insya-Allah kami dengan kamu nanti lahikun, akan datang. Kami akan follow. Lahik, kami akan follow awak juga. Jadi Nabi SAW mula-mula Islam dia larang orang Islam pergi kubur. Nahan Nabi SAW ziaratul kubur. Ataupun dalam kunna nahaitukum. Dahulu kami dah larang kamu untuk ziarah kubur. Mula-mula Islam tak boleh ziarah kubur. Sebab apa? Terlalu banyak amalan
jahiliyah tu bawa masuk. Jadi Nabi elak tak payah boi kubur. Sebab kubur ni macam-macam dia punya karut-marut khurafat tu. Jadi Nabi stop. Tapi sekarang ni setelah orang Islam itu dia faham akidah, dia faham Islam tu macam mana, Allah tu macam mana, baru Nabi kata fazuruhal an. Sekarang ini ziarahlah kubur. Fa innaha yuzakkirukum bil maut. Sesungguhnya ia mengingatkan engkau tentang kematian. Jadi tujuan dia adalah mengingati kematian, bukan tujuan dia untuk beribadah di kubur. Tuan-tuan. Okey, tapi kat sini macam ada. Saya rasa kat area sini ada kan. Kat area sini ada ni, bukan area sini lah. Dia bawa ke sana sikit. Kat Lubuk Cina tu. Ada. Ada kat situ lah kan. Kan. Imam tahu tu. Jadi tuan-tuan kan macam-macam lah kan kat situ. Kita tak tahu, saya pun tak pernah ikut. Kita tak boleh nak tuduh kan. Jadi kena saman. Jadi tapi dia kat situlah segala-gala ibadat nak buat, bukan di situ. Itu larangan. Maknanya dia pertama sekali kubur ni Nabi tak bagi tinggi sangat. Pertama Nabi tak bagi tinggi. Sebab apa tujuan dia? Ada dalam ni tajuk ni. Tapi buat tempat duduk. Pertama sekali tanah yang kita buat tu tanah kita ke? Tak. Tanah wakaf kan. Lepas tu awak dah makan awak punya kursi kubur tu kan, buat kursi untuk orang datang ziarah dia tu kan. Awak dah makan tanah orang. Sepatutnya ada satu lagi mayat boleh tanam dekat situ. Awak dah ambil hak orang yang pertama. Yang kedua, membuat binaan atas kubur pun benda yang salah tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita boleh stop keturunan ni. Kadang-kadang dalam ahli keluarga saya pun saya tak boleh nak stop. Tapi yang terdekat saya boleh stop lah. Tapi kalau kita punya pakcik, kita tak boleh nak stop kan. Dia anak dia meninggal dan dia pun belum naik dah binaan. Kita tak boleh nak stop. Nabi SAW larang benda-benda ni tuan-tuan. Nabi tak bagi. Kalau nak buat sangat kalang kayu tu boleh lah. Kalang kayu nak buat untuk supaya dia tanah tak mondap. Tujuan dia tu sebenarnya bukan bina atas tu. Jadi dia macam nak tahan tanah je. Kan, itu je tujuan. Kalau tak boleh sangat kalang kayu tu lah. Kan, tapi ada perempuan ni dia tak dilarang. Tak dilarang. Zaman Nabi dulu pun dah boleh dah perempuan ziarah kubur kan. Cuma apabila berlaku kematian tu, dia akan bergimpit-gimpit. Dia akan makan, dia akan berlaku ikhtilat, dia panggil. Larang-larang. Okey. Itu yang pertamalah, maksudnya ikhtilat akan berlaku. Yang keduanya, dulu orang tak bagi sebab perempuan ini kadang-kadang orang dia tak boleh tahan emosi kan. Bila dia tak tahan emosi, dia akan meraung. Dia panggil niyahah kan. Niyahah ni dilarang di dalam agama. Niyahah maknanya dia akan mahu, kau napalah kau pergi dulu kan. Yang tidak meratap, yang tu yang dilarang. Tapi kalau setakat nangis tak ada masalah. Sebenarnya kubur perempuan tak dilarang tuan-tuan. Tak dilarang, tak ada masalah. Cuma ada beberapa benda lah. Kalau nak pergi, kita kena jaga. Pertama, jangan bercampur kan, berlanggar-langgar kan. Kita tahu kan, sebab kita kawasan kubur kadang-kadang sompet. Sompet tu, jadi kat situ patut ada kuburan, jadi dia pun memang berlanggar-langgar. Jadi yang tu juga dilarang di dalam agama. Boleh datang tapi jangan duduk dekat tompet. Orang nak uruskan tu, duduk jauh sikit. Sampai mana dah kita tadi? Okey. Pasal kubur ni tuan-tuan. Apa nak cakap? Bercakap dalam kubur. Cakap. Okey, cakap dengan kubur. Maksudnya apa soalan tu? Soalan ni apa tu? Boleh ke tidak ke apa? Okey. Ya, okey, yang tu mungkin ada satu benda lah yang diperselisihkan di kalangan ulama, iaitu perkataan talqin. Talqin lah pertama sekali, talqin ni. Talqin ni sebenarnya apa tuan-tuan? Talqin ni Nabi SAW sebut dalam hadis, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang yang nak mati di kalangan kamu la ilaha illallah. Jadi orang sebenarnya talqin bagi majoriti ulama maknanya orang itu belum
belum mati, nazak. Jadi sebahagian lagi faham dia dah mati kan. Tapi orang mati tu dia boleh tahu kan, dia boleh tahu, tapi tidak ada faedah pun sebenarnya untuk dia. Yang faedah untuk dia bukan kita, wahai si fulan, engkau akan menghadap ni, itu tak ada faedah untuk dia. Apa yang faedah dia? Nabi SAW kata, ud'u li akhikum, doakan selalu keampunan dan juga tasbih. Ya Allah, kuatkan dia. Yang tu berfaedah untuk dia. Tapi yang bercakap-cakap tu semua tidak ada faedah. Jadi kita buang masa kadang-kadang benda tu. Yang lebih utama untuk dia adalah Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampun untuk dia. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahu. Sebut yang tu banyak-banyak pun tak apa. Yang tu yang paling faedah. Kita bercakap tu tak ada, wahai fulan bin fulan, kau akan bertemu dengan ni, tak ada faedah pun. Untuk dia tak ada faedah. Tak baca tak boleh. Sebenarnya tak perlu. Sebenarnya tak perlu, tapi itulah, dia dah ada silibus dia kan. Saya tak ada nak kata apalah. Nak buat pun dia kata tak apalah. Si mati tak bermanfaat, tapi orang-orang yang dengar ni pun, orang yang keliling ni bermanfaat, dia cakap. Tapi ada juga yang tak bermanfaat. Contoh janganlah engkau takut, janganlah. Jadi orang tak payah takut. Kena orang tu topi tu, dia ni dulu rock ni, geng rock ni, tapi tak perlu takut. Jadi kita yang sederhana rock ni tak payah takut sangat. Jadi yang tu juga tak bermanfaat juga kan. Okey tuan itu bab talqin. Okey. Dah lah tuan-tuan, saya malas nak sebut benda-benda yang benda-benda macam tu. Sebenarnya bagus sebenarnya saya sebut tu kan, tuan-tuan pun boleh tahu. Tapi dia adalah isu yang sangat sensitif di negeri ni sebenarnya. Negeri ni sangat sensitif. Kalau tuan-tuan report ni memang saya konon ni. Benda ada dalam hadis kan, tapi dia itulah. Okey. Kita nak siap ni. Ya, Nabi SAW beritahu, ya Allah jangan jadikan kubur aku ini satu patung, wasanan, tokong ke yang disembah. Allah marah dengan kaum yang mengambil kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid-masjid. Okey, itu bab yang pertama. Yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza. Tidakkah kamu melihat Lat, Al-Lat dan juga Al-Uzza. Al-Lat dan Uzza adalah dua tuhan yang dianggap orang jahiliah menganggap kedua ini adalah Tuhan. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, tidakkah engkau melihat Latta dan juga Uzza. Latta dan Uzza ni dulu orang baik. Lalu apabila dia mati, orang jadikan kubur dia tempat sembah. Lama-lama orang pun bersumpah guna nama dia. Kalau kita tengok cerita-cerita Arab dulu, demi Latta, Wallat wal Uzza, aku akan buat benda ni demi Latta, demi Uzza. Dia anggap Latta dan Uzza tu dah macam Tuhan. Sedangkan asal dia Latta dan Uzza ini adalah orang-orang yang baik. Dinamakan dia Latta sebab dia ini kojoi apabila orang-orang yang datang ke Kaabah ni, orang yang datang ke Kaabah, Latta ini akan tumbuk tepung, lepas tu campur dengan kurma, campur dengan benda-benda tu, dan dia akan jadikan makanan dan beri kepada orang yang datang ziarah Kaabah. Itu kisah Latta ni. Lalu apabila dia ni mati, orang pun anggap dia ni soleh kan, baik. Kita buatlah kubur dia tinggi sikit kau. Tu asal usul lah. Kubur dia tinggi sikit, besar sikit daripada orang. Lepas tu orang pun start anggap dia Tuhan. Okey, itu kisah Latta dan Uzza. Poin dalamnya. Okey, sebab tu yang di dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam walihadha nuhiya an tajsisiha wal bina'i 'alaiha wal kitabati 'alaiha khaufan min hadzal mahzuril 'azim. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang untuk kita ini buat binaan di atas kubur. Tajsis salah satu dia, selain daripada kita ambil hak orang sebenarnya tanah wakaf tu, selain daripada tu, yang lebih besar dia adalah dia akan membuatkan orang lain akan rasa kagum. Kalau kita tengok macam mana orang start kalau di Iran tu, kubur dibuat daripada emas, ayatullah dia tu kan. Jadi orang, bila kita buat macam tu, orang akan rasa wow, dia ni mesti someone kan. Saya akan berdoa dekat sini, menghadap sini, dia akan membuatkan orang macam tu. Nabi SAW larang benda tu. Nabi larang buat binaan ataupun tulis benda-benda yang hebat sangat untuk dia ni, khaufan, benda
khaufan benda-benda macam ni dan Nabi SAW apabila dia suruh orang dia suruh dia punya utusan tu pergi ke negeri-negeri yang Islam telah masuk, Islam telah buka. Yang pertama sekali dia perintahkan buang semua patung ni out, buang. Sebab tu kalau kita tengok di Andalus di Andalus dulu dia Alhambra tu adalah macam church kot kan. Patung semua tak ada tapi bangunan ada, tapi patung semua habis. Okey, yang tu orang yang selepas daripada zaman sahabat lah. Tapi patung buang. Dan Nabi SAW juga tak bagi kubur ni tinggi daripada orang lain. Kubur jangan tinggi daripada orang lain ataupun jangan besar daripada orang lain. Jangan besar. Nabi kata illa sawaitahu, kau mesti samakan. Kubur ni bagi sama tanda lah. Maksudnya sama tu, maksudnya dia punya lebar, dia punya lebar tu sama. Tak adalah, kalau orang tu hebat, biasanya orang akan bagi tanah lebih sikit. Dia panjang kan. Sebab tu orang ada kisah Nabi kubur di Jordan kot. Ada orang kata ini dakwa ini kubur Nabi Nuh. Daripada ujung tu sampai ujung dia, orang kata wih, panjang Nabi Nuh kan. jadi macam tu lah kan. Sebenarnya tak, sebenarnya dia panjang. Lepas tu orang yang kemudian datang nak bosarkan sikit lama-lama kita letak lah sini kan. Jadi bosar pula. Jadi kubur ni jangan dia panjang daripada orang ataupun dia tinggi. Dia orang duduk pun dia kalau bosar pun dia tak bosar no kan. Dia lebih kurang kita je sebab kita keturunan sama. Jadi orang ingat dia panjang lah kan. Jadi kat Pulau Besar tuan cakap tadi ada kubur panjang. Jadi orang ingat dia tinggi, melangit kan. Tak Okey, jadi benda-benda ni lah laula anna lahu maziyah. Kalau bila kita buat kubur tu hebat daripada orang yang datang kemudian akan kata laula anna lahu maziyah makhtalafa 'anil qubur. Kalau dia ni special, kenapa kubur dia? Kalau dia ni biasa takkan kubur dia ni lain daripada orang lain. Jadi benda-benda ni jangan kita buat. Raja-raja tu tamu tanah dia kan. Jadi dia ditanam di tanah dia kan. Tapi binaan-binaan ni semua benda yang dilarang tuan-tuan. Alhamdulillah di Malaysia sebenarnya okey. Di Malaysia, di Saudi ni sebenarnya okey. Tuan-tuan kalau saya duduk Mesir dulu macam rumah tuan-tuan. Kubur tu macam rumah. Lagi tahu kan Mesir sebab dia ada orang-orang kaya yang macam dia nak buat lah. Jadi sampai orang-orang miskin yang kita panggil orang homeless dekat Malaysia ni kan, yang tak ada rumah ni, dia pergi duduk dekat kubur tu lah. So nak masuk kubur tu ada pintu buka. So dia ada tingkat ni, tingkat satu ni di keluarga ayah mak ayah ni lah. Keluarga dia semua dalam bangunan rumah tu. Benda ini yang dilarang di dalam agama lah. Okay, sebab dia nampak macam hebat. Jadi kalau keluarga tu dia adalah keluarga yang royal, yang kaya ke, bangsawan ke, dia punya rumah untuk kubur tu lagi besar lah, lagi dahsyat dengan ukiran-ukiran semua. Okay, alhamdulillah di Malaysia ni okey lagi lah. Dia buat kursi, tapi benda tu pun sebenarnya tak boleh buat. Kita tak payah buat lah tuan-tuan. Kalau kita tahu kita tak payah buat. Okey, 8 pokok ni. Oh nak habis so, tak boleh masuk dah satu bab ni. Jadi saya buka untuk soalan lah tuan-tuan. Kau ada soalan. Hari ni kita belajar apa tuan? 2. Nazar, larangan nazar selain Allah dengan larangan melampau di kubur orang-orang soleh. Jangan melampau di kubur orang-orang soleh. Sebab Nabi SAW doa jangan jadikan kubur dia. Ada soalan tuan-tuan? Tawassul ini maksud dia adalah menjadikan perantara di antara kita dengan Allah. Itu tawassul. Contohnya kita dengan CEO Telekom Malaysia kan, TM kan. Kita dengan CEO Telekom Malaysia tu kita ada hubungan dengan dia. CEO Telekom Malaysia TM yang Unify kita pakai itulah. CEO bos dia tu ada hubungan ke kita dengan dia? Tak ada. Jadi kita pakai, kita kita gunakan orang tengah, yang tu dipanggil tawassul. Itu maksud tawassul. Jadi tawassul ini kita gunakan. Jadi tawassul ada tawassul yang syar'i dan juga tawassul yang tak syar'i.
Okey, kita nak doa kepada Allah, kita bertawassul, betul tapi sebenarnya doa ni tuan-tuan minta dengan Allah Taala, minta terus dengan Allah Taala. Tapi mungkin dalam setengah-setengah keadaan kita rasa terdesak sangat, ya Allah kau tolonglah mustajabkan doa ni. Jadi kita pun gunakan orang tengah ataupun benda yang tengah. Jadi tawassul yang paling syariat ajak kita guna, yang pertama adalah menggunakan nama-nama Allah. Itu nombor satu. Bila kita nak bertawassul, guna nama Allah. Allah Ta'ala sebut walillahil asma'il husna fad'uhu biha. Milik Allah nama-nama yang paling baik itu, doa dengan dia, minta dengannya. Jadi ya Allah aku perlu sangat ni. Ya Allah, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Zul Quwwatil Matin. Yang tu minta dengan nama Allah. Jadi sebab tu penting pengetahuan tentang nama-nama Allah ni. Kalau boleh ada nanti nak cari kuliah-kuliah, isikan dengan maksud-maksud nama-nama Allah ni. Bila nak pakai kan nama Allah ni. Jadi nama Allah walillah, nama Allah ada 99 yang kita tahu. 99 tu pun kita kadang-kadang tak lancar lagi kan. Tapi alhamdulillah ada lagu kan. Ada lagu apa ni? Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min. Yang tu semua Okey, yang tu nombor satu. Nombor dua, kita boleh juga bertawassul dengan amalan soleh kita. Ya Allah, ada satu malam ni aku solat, aku menangis. Ya Allah, kalaulah solat aku tu malam tu ada kebaikan, kau mustajabkan doa aku ni. Yang tu kita pakai kabel, kita pakai amalan soleh. Okey. Itu ada antara benda-benda yang disyariatkan untuk kita bertawassul. Yang ketiga adalah kita bertawassul dengan Nabi SAW. Tapi dengan Nabi ini khilaf di kalangan ulama. Khilaf. Maksudnya ada ulama yang kata okey dan ada ulama kata tak okey. Sebab tak ada sahabat buat. Sahabat tak buat. Okey. Dia bertawassul itu kisah Al-Abbas, saya tahu kisah tu. Maksudnya Al-Abbas azin kisah Al-Abbas ni pasal macam mana? Disebabkan Nabi SAW tak ada, jadi kita serah kepada Al-Abbas. Al-Abbas ini adalah keturunan Nabi SAW. Cuma tapi tak apalah kan, mungkin ada sahabat yang buat ataupun maksud daripada apa yang dia buat itu. Jadi ulama khilaf lah. Boleh ke? Ada kata okey. Saya kata tadi, ada kata okey, ada yang kata tak okey, ada yang kata tak okey. Jadi kita nak go kepada benda yang boleh tak boleh itu ke, ataupun kita nak pergi benda yang pasti boleh. Pasti boleh tadi apa? Nama Allah. Yang kedua amalan soleh kita. Itu bertawassul. Jadi kita tak payah agama ni tuan-tuan, dia tak payah benda-benda yang Nabi kata dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan benda yang meragukan kau kepada benda yang tak ragu. Buat benda yang pasti boleh. Macam tu kita zikir ikut Nabi. Doa macam mana Nabi doa, pasti betul. Jadi kita buat benda-benda yang boleh ke tak boleh ni kan, itu menjadi masalah tuan-tuan. Okey, jadi itu maksud tawassul lah. Okey, ada soalan tuan-tuan? Kalau tak ada, kita tutup dulu lah kot tuan-tuan. Dah masuk dah kot 8.30 dah kan. Jam tu jam tak ada, dia ada waktu solat je. Okey. Nasallallahu ta'ala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.